Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang baru saja masuk ke dalam channel saya ini. So di video ini saya nak kongsikan tentang basically kalau saya diberi peluang untuk makan gaji semula. Sekarang ini saya tengah berbisnes. Saya sudah pun hampir dekat 10 tahun berbisnes sendiri, dan kalau saya diberi peluang untuk makan gaji, adakah saya akan ambil? Kita tunggu selepas ini. Okey, selamat datang kepada tuan-tuan semua. Terima kasih kerana terus menunggu. Jadi saya nak kenalkan diri saya dahulu sebelum anda semua tak tahu apa yang sedang saya nak kongsikan ini. Jadi nama saya Muhammad Nur Azam bin Attir, dan sekarang ini saya merupakan sepenuh masa usahawan. Saya berbisnes sendiri dan saya menjalankan beberapa bisnes untuk kelangsungan hidup. So adalah kita buat company untuk video production, kemudiannya jadi penganjur, buat bazar, kat sale semua tu kan. Jadi saya memang bermula pada tahun 2002 untuk buat penganjur. Saya jadi penganjur, kabut sale, bazar di Johor Bahru, dan sekarang ini meneruskan legasi dengan kita buat company untuk video production. Okay, so basically balik pada tajuk asal. Kalau sekarang ini saya diberi peluang untuk makan gaji, especially sekarang ni bila dah musim COVID ni kan, dah time COVID ni ramai yang kena berhenti kerja, orang bisnes pun ada mengalami masalah dan sebagainya. Jadi persoalan itu timbul kan, bukan saja daripada kalangan kawan-kawan ataupun saudara mara, tetapi daripada diri sendiri pun kadang-kadang kita terfikir juga kan, kalaulah sekarang ni aku diberi peluang untuk makan gaji, adakah aku akan ambil? Tipulah kalau saya kata saya punya bisnes tak terjejas. Untuk event penganjuran memang saya dah mati kutu jugalah kan. Bukan kita tak boleh buat kan. Ada company lain, event organizer, EO lain yang buat dekat luar sana kan. Tak ada masalah pun, saya tak katakan benda tu tak bagus ataupun tak boleh. Tetapi bagi kami kadang-kadang rasa serba salah bila COVID ni kan. Orang pun dah jarang keluar, ramai dah buat pembelian secara online. Tapi memang masih ada yang pelanggan-pelanggan yang tak mungkin dia tak suka ke cara online, ataupun dia memang nak jumpa depan-depan. So ada orang macam tu. Cuma dah makin kurang lah mengikut apa yang saya tengok kan. Orang dah jarang keluar. Selalunya orang akan keluar untuk bawa anak-anak. Sekarang orang nak bawa anak-anak pun takut. Jadi mereka lebih prefer kepada online. Jadi bila kita buat event ni, event kami pula bukan event macam nyanyian ke apa, event kepada penganjuran, meniaga. So kita akan bawa vendor-vendor untuk masuk dan mereka menjual barang-barang. Jadi sekarang ni memang ada yang buat. Saya tengok pun dekat Facebook ramai yang nak buat event, karnival makanan dan sebagainya. Tapi bagi kami, ini pendapat saya sendirilah secara peribadi, kita tak sampai hati nak buat, sebab kita tahu kuasa beli dah makin jatuh. Walaupun kalau buka sekarang ni memang ramai gila peniaga yang nak niaga kan. Peniaga yang dah dulu sebelum PKP pun dah ada peniaga. Apalagi selepas PKP ni orang kena berhenti kerja dan sebagainya, dia pun nak berniaga. Jadi berniaga ini adalah satu solusi bagi mereka untuk cari pendapatan. Jadi dah bertambah tau. Memang akan ada peniaga. Saya yakin kalau kata saya umumkan kita nak buat bazar ataupun event, memang akan penuh, confirm kan. Cuma daripada sudut lain, orang berniaga dia nak orang membeli. Bila orang nak membeli, okey ke tak okey sekarang ni? Itu masalahnya. Jadi harapan peniaga tu tinggi, peniaga-peniaga yang masuk ni tinggi kan. Memanglah baguslah mereka ni berusaha dan sebagainya. Tapi bagi kami mereka macam tak apalah, bagilah peluang kat orang lain yang sanggup. Kami tak sampai hati sebenarnya nak buat benda tu, nak buat event dan sebagainya, sebab kita tahu potensi orang membeli tu dah semakin kurang di bazar dan sebagainya. Sebab kalau kita pergi bazar kat Busil, kebanyakan yang mereka ni dia menjual produk yang kehendak tau, produk kehendak. Produk yang bukan perlulah. Macam dia bukan jual ikan ke, jual benda-benda penting yang wajib kan sekarang ni. Sekarang ni semua orang dah start untuk berkira-kira untuk membeli.
Jadi mereka ni menjual produk-produk yang lah macam produk IKS yang sampingan tau. Jarang lah kita nak tengok orang jual benda yang nak jual beras ke macam tu kan. Jadi mereka ada, pelanggan ni dia ada satu option lain iaitu melalui online. Sebab itu kita kata bincang-bincang, tak apalah, kita stop dulu. Yang mana nak buat, biarkan buat. Kita tak kata benda tu tak bagus ataupun menghalang. Dan tuan dan puan penonton sekalian yang mana masih lagi berkeinginan untuk keluar santai, nak release tension ke, support lah peniaga-peniaga kat luar sana yang masuk event ke apa, support lah mereka. Okay? Cuma kami tak buat. Baik. So balik pada soalan tadi, bila kita dah stop, kita buat video production pula sekarang ni, kita tak stop lah kita tak stop, masih lagi, cuba kita hold dulu. So sekarang ni buat video production, memanglah tak macam awal-awal dululah. Tak macam awal-awal dulu, tapi marketing all the way memang akan jalan, terus jalan. Alhamdulillah setakat ni tak pernah lah kata tak ada duit langsung kan. Cuma bila sampai keadaan macam tu kan, pernah juga terfikir kan, ada ke orang nak ambil gaji, nak ambil aku kerja kan? Dan kalau ada peluang itu kan, adakah aku sanggup nak bekerja makan gaji? So bila saya fikir-fikir semula, sebenarnya soalan ini kalau tanya kepada semua peniaga-peniaga usahawan kat luar sana yang masih berniaga, saya boleh yakin banyak kali dah soalan ni akan masuk dalam kepala diorang ni. Diorang akan start fikir, mereka akan start fikir banyak kali dah keputusan ni. Aku nak berhenti niaga dan kerja balik ke macam mana? So konflik ini memang akan berlaku kepada semua sekali usahawan. Okay? Waimah dia dah pada satu level yang tinggi ke apa, kan? Bila satu masa mereka tak boleh kontrol, tak boleh tahan, itu adalah penyelesaiannya. So balik pada soalan tadi, bila kena dekat saya, bila ada, kalaulah kata ada, setakat ni belum ada, tidak ada. Dan saya pun tidak mencari. So kenapa saya tak cari? Okay. So soalan ini saya perlu jawab dengan beberapa sebab. Yang nombor satunya adalah memang pada mula-mula bila saya mula berniaga, saya memang terus take it serious. Saya bukan kata nak cuba dululah, nak try dulu tengok macam mana kan. Kalau okey lah. Tak. Saya berhenti kerja pada tahun 2002. 2002 bulan 6 tak silap saya. Di sebuah company JLC. Saya memang dah nekat. Saya akan terus berjuang untuk berbisnes. Waktu tu berniaga saja. Dan kita buat event. Kita dah plan macam tu lah. Dan kita dah buat plan jangka masa panjang, macam mana nak pergi, kat mana, lepas tu nak buat apa, kita dah plan benda tu. Dan Alhamdulillah dalam tempoh 7 tahun, benda tu berjalan dengan sangat cantik. Dan, tapi bila start ada, waktu tu memang kami sajalah yang jadi penganjur. Tak ramai lagi penganjur-penganjur yang ada waktu itu di JB. Dalam segmen kita lah, segmen kami. So, saya memang take it serious. Saya bermula daripada scratch, kosong. Kita start bina branding dan sebagainya, pergi belajar, laburkan duit, invest, rugi, itu semua biasa. Okay? Dan dia macam kita bela kucing tau. Kita bela kucing kan. Bila kucing tu mati, bukan kita nangis, bukan antara sebabnya kita nangis memang sebab 100% kita sedih lah sebab dia pergi, of course lah. Tapi bukan 100% sebab tu. Satu lagi sebab kita dah invest banyak kat dia. Ya, dia sakit. Kan kita nak jaga dia kan. Dah sakit, kita pergi hospital, klinik. Bukan murah nak jaga kucing ni. Beli makanan lagi, pasir dia, mainan dia, sangkar dan sebagainya. So sama juga dalam bisnes. Bila kita dah invest banyak, kan, saya bukan banyak sangat duit. Waktu masa permulaan dulu tak. Saya modal untuk buka bisnes pun RM100 je masa tu. So bila kita dah start, lepas tu kita tambah modal, invest, buat event kan. Saya pernah rugi sampai RM20,000 kan. Itu kecil je, buat event kecil kan, RM20,000 tak dapat apa, rugi lagi kan. Kena bayar gaji tu, bayar vendor dan sebagainya. Itu waktu itu terdetik, aku makan gaji balik lah kan.
Sampai isteri saya pun pernah nangis kan, bila kita tak pernah cukup wang dan sebagainya. Tapi satu benda saya tengok, kenapa aku tak terbuka hati ya, nak kerja makan gaji. Senang kan makan gaji ni, kerja kan, tak payah fikir, hujung bulan dapat gaji, settle. Kalau pintu office pecah pun bukan kita kena ganti. Kalau kerja sendiri, pintu office pecah, kita kena ganti. Sebab kita owner, betul tak? Kita kena ganti, company kena bayar. Company kena bayar duit, ambil duit company. Duit company, duit siapa? Duit kita lah. So, banyak cabaran dalam bisnes ni, tapi bila sampai satu tahap, saya dah melepasi satu tahap startup. Maknanya, permulaan berbisnes tu, dia dah jadi satu macam soul, jiwa tau dalam diri saya. Tak payah cakap lah, kadang-kadang dulu, awal-awal dulu, time mula niaga susah kan, pinjam mak duit kan. Sampai ayah saya kata, dah lah stok je lah Azam, carilah kerja jadi buat insurans ke, kan, apa-apa ke. Kan. Tapi saya keras hati tau, saya degil. Tak tahu lah kan, degil. Tapi saya degil, saya tak melawan. Saya kata, mak kan, tolong restu je apa yang saya buat. Kan. Dan bila sampai tahap ini, kita dah invest banyak, kita sayang. Tapi sebenarnya isu sayang ni bahaya sebenarnya. Tak elok. Kan? Sebab apa? Bila kita dah terlalu sayang, asyik rugi je pun kena tutup juga sebenarnya. Jangan terlalu sayang, kita berterusan kerugian. Tu tak elok. Tak boleh. Jadi kita nilai lah, kita kena nilai. So, saya nilai balik tentang usaha saya kan. Saya tak salahkan lah, sekarang ni COVID ke apa, saya tak salahkan keadaan. Tapi saya tengok, apa lagi yang aku boleh buat? Apa lagi yang aku belum buat? Banyak sebenarnya yang belum saya buat dalam bisnes ni untuk saya survive. Banyak lagi sebenarnya untuk saya berjaya ke, belum kata 100% berjaya. Tetapi saya tengok ada lagi usaha aku yang aku belum buat untuk dapat apa yang aku nak. Itu yang saya fikir. Jadi selagi benda tu belum ada, saya rasa macam tak puas. Kalau saya makan gaji, saya akan menutup semua tu. Sedangkan masih saya jangkakan masih ada peluang untuk saya teruskan. So proses ini memang perlu dibuat oleh kebanyakan usahawan. Kalau dia nak berhenti, tengok balik. Aku dah buat sepenuhnya ke apa? Aku dah usaha sepenuhnya ke? Kan? Aku dah buat yang sebaiknya ke? Aku dah belajar ke? Tentang tentang apa yang aku buat dulu. Kerugian aku ke? Jadi, saya tengok masih lagi ada peluang. Masih lagi ada peluang untuk kita teruskan. Dan, jadi keputusan saya waktu itu adalah, saya tak nak makan gaji. Walaupun lah kata sekarang ini, ditawarkan satu jumlah yang mungkin tak sama macam apa yang kami dapat. Yang saya dapat sebagai gaji saya bekerja dalam company saya ni. Mungkin lebih makan gaji tu. No. Sebab bila dah sampai level saya ni, saya dah 39 tahun tuan dan puan. 39 tahun, anak dah 3. Kan? Anak 3 orang. Sampai satu tahap, bila sampai tahap ni, saya fikir apa tau. Dulu, masa saya kerja sales and marketing, kerja dengan orang. Saya kerja, lepas habis belajar, sampailah saya business, memang saya kerja bahagian sales, marketing, business development. Dan kerja-kerja saya ini menuntut saya untuk berjauhan dengan family. Berjauhan macam mana tau? Ada jenis berjauhan, saya kena pergi outstation. Sebulan tu 2 minggu saya akan kena outstation. Kemudian waktu cuti memang takkan sama dengan isteri. Isteri saya waktu itu masih bekerja. So, kalau dia cuti Jumaat Sabtu, waktu itu JB Jumaat Sabtu lah. Saya akan cuti hari mungkin Selasa Rabu. Jadi memang takkan jumpa. Sampai kadang-kadang nak balik kampung susah. Nak ada kenduri ke kan. Memang kena hentam lah dengan family kan. Tak dapat balik, kena apa, kerja kan. Isteri kerja, isteri cuti, saya tak dapat kerja. Orang buat majlis hari Jumaat Sabtu saya tak dapat pergi kan. Jadi kemuncaknya bila saya 3 tahun tak dapat anak. 3 tahun kahwin tak dapat anak. Ada dapat tapi gugur. Jadi lepas tu bila dapat saja, tahun keempat tu anak saya yang pertama ni, Muhammad Iman, saya terus terdetik hati kan, sampai bila Zam kau nak kerja macam ni kan? Sampai bila kan? Allah dah bagi teguran kat situ. Daripada saya lah, Allah bagi teguran kat situ kan, kau utamakan family. Waktu itu umur saya dalam 29 macam tu lah, 29. So saya target, memang saya dah cakap ni, saya ambil jurusan bisnes.
So memang saya nak jadi businessman. Bila ditanya, kalau orang tanya saya pun saya akan jawab waktu itu, waktu makan gaji ke, waktu belajar ke, saya kata saya nak jadi orang bisnes. Saya nak jadi tycoon. Saya nak orang kenal saya. Saya nak jadi popular. Saya nak orang kenal saya. Saya boleh berusaha dengan ramai orang, orang besar, orang kecil, semua saya boleh buat waktu itu. Jadi bila dah dapat anak, saya cakap, okey Zam, kau kena susun balik. Saya nak tengok anak saya membesar. Cukuplah saya tak dapat cuti. Kadang-kadang isteri sakit pun saya tak dapat cuti sebabkan tuntutan kerja. Orang sale kan, bila cuti raya pun, esok raya malam hari tu masih kerja, sehari sebelum tu masih kerja lagi. Orang cuti public holiday saya pun kerja, sebab orang cuti itulah orang keluar. Jadi kita boleh buat sale. So saya cakap, tak boleh Zam, kau kena buat sesuatu. Jadi bila sampai tahap macam ni kan, saya bekerja sendiri, saya boleh atur waktu saya bersama dengan family. Saya nak tengok anak-anak saya membesar. Saya boleh, sekarang ni lagilah kita work from home kan, saya boleh nampak depan mata, antara kelebihan work from home ni, saya nampak anak saya depan mata kan. Saya bina pejabat saya dalam bilik, saya boleh pantau dia, dan Alhamdulillah nampak perbezaan. Memang kita sayang, saya sayang saya punya kerja, tapi saya lagi sayang family saya. Pada waktu ini saya rasa family is most important. Kan? Saya boleh balik kampung bila-bila masa, isteri saya pun sekarang dah tak kerja. Memang kita fokus pada bisnes. Bini saya buat online business, saya buat activity business ni lah, event, video production. So itulah antara sebabnya saya memang jiwa saya dalam bisnes. Saya dah letakkan jiwa saya dalam bisnes. Jatuh bangun itu dah adat dalam bisnes. Pernah kita tinggal RM10 je dalam kocek kan, duit gaji kita lah, duit company lah. Tapi kita kata tak apa kan. Sebab apa? Kita based on ada projek masuk, so di situ ada bahagian kita. Jadi bila projek tak masuk, kita pun ada RM10 je dalam kocek, dan kita terpaksa catu makanan. Ini cerita lama lah. Catu makanan, saya ingat lagi isteri saya menangis waktu itu sebab tak dapat tahan tau. Walaupun saya dah bagi tahu sebelum saya berhenti, saya cakap dengan dia, lepas ni keadaan semua akan berubah. Tuan dan puan bayangkan, saya berhenti kerja, meninggalkan gaji purata lebih kurang dalam RM15,000 gaji saya waktu itu, dan berbisnes. Jadi memang everything semua totally change. Memang tukar habis. Jadi banyak pengalaman. Dan sekarang ini apa yang saya kejar adalah kepuasan saya, tuan dan puan. Bukan kata kita dah kaya ke, kita banyak duit, tak kan? Tetapi kepuasan kerja itu sendiri. Maknanya sekarang ni bila ramai orang cakap bila dah berbisnes kita nak kerja makan gaji, dah tak boleh. Sebab kita dah tak, orang bisnes betul, dia tak boleh nak ada bos kat atas. Sebab kita dah jadi bos. Bila ada bos kat atas, kita rasa macam aku kena buat sesuatu ikut arahan bos kan. So belum terbuka hati untuk makan gaji semula, walaupun amount gaji yang ditawarkan mungkin lebih besar. Cuma kalau kata kita nak kerja, dalam istilah bisnes, kalau kita kerja dengan orang lain adalah kita memberikan servis. Contohnya sekarang ni buat video production, so kami bekerja dengan satu company untuk buat video content dekat page dia. So itu okey, tak ada masalah. So dia pelanggan kan, so dia berbeza dengan setiap bulan kau kena buat ni. Dia lain. Tak sama. So kena fahamkan istilah tu dulu. Jadi itulah antara sebab kenapa saya lebih memilih untuk terus berbisnes. Dengan sekarang ni saya lebih kepuasan tu ada, saya dapat tengok anak bini saya dapat tengok apa yang berlaku, ada kecemasan ke, ambil sekolah, pagi-pagi hantar anak sekolah, balik ambil. Saya rasa seronok. Even walaupun dalam kocek mungkin tinggal RM50, RM100 saja, tapi kepuasan itu ada. Jadi kita cukup makan, cukup pakai, okeylah, Alhamdulillah. Sekarang ni lebih kepada kita rasa macam puas hati. Kalau tak ada duit, buat cerita tak ada duit. Tak cukup duit, buat cerita tak cukup duit. Kalau banyak duit, kita beringat-ingat. Itu saja. Kan? Kita dah belajar. Kita pernah dapat duit banyak sangat. Kan?
Tapi kita lupa. Pernah lalui. Tuan dan puan akan alami juga nanti. Pernah ada tak ada duit langsung. Kan? Pernah kena macam-macam lah pengalaman. So, benda ini yang perlu dilalui oleh orang bisnes, orang yang berniaga. Kan? Kalau kita setakat nak berniaga, cari pendapatan, hari ni dapat 100, dapat 500, okey lah. Itu lain. Apa yang saya buat sekarang ni adalah saya nak bina satu legasi. Mudah-mudahan bisnes saya ini boleh diwariskan kepada anak-anak saya. Kalau saya jadi CEO satu company pun, company orang lain, saya tak boleh cakap, saya nak letak jawatan, saya nak bagi anak saya pegang jawatan ni. Tak boleh. Sebab company tu bukan company saya. Tapi dalam bisnes saya boleh lantik anak saya untuk jadi CEO. Tak ada masalah. Jadi itu yang saya nak. Saya pernah ungkapkan kata-kata ini kepada menti saya. Saya kata, jangan tinggalkan isteri dan anak-anak kamu dengan hutang. Tinggalkanlah satu usaha yang mereka boleh sambung dan teruskan untuk menjana pendapatan. Itu yang sedang kita usahakan sekarang ni. Dan saya beritahu kepada semua staff saya cakap macam tu juga. Kalau ada peluang, buat. Tak ada masalah. Dan kita boleh join venture. It's okay. Jadi, itu perkongsian saya untuk kali ini, video kali ini. Kalau tuan dan puan mungkin ada pendapat yang lain, boleh letak di bahagian komen dan kita boleh discuss kat situ. Tak ada masalah. Adakah perlu makan gaji bila dah susah sangat macam ni? Ataupun tidak? Saya tak kata sekarang ni saya terlalu susah atau terlalu senang, tidak. Tetapi saya selesa dan puas hati dengan keadaan sekarang. Cuma kita juga ada keinginan untuk buat yang lebih baik. Sebab apa? Keselesaan, kemewahan, kesenangan itu berbeza antara satu orang dengan satu orang lain. Tak sama. Ada orang setiap bulan dia dapat 2,000 pun dah cukup. Sebab dia tak ada hutang ke apa, contoh. Kan? Dia selesa macam tu, tak ada masalah. Ada orang, dia nak kena ada 50,000 setiap bulan, baru dia boleh katakan dia selesa. Kalau kita kata kan, macam, aku nak ada 100,000 lah. Nanti bila dah dapat 100,000, kita akan cakap, aku nak 200 lah. Sifat itu adalah sifat tamak yang saya cuba elakkan. Sebab saya dah lalui zaman tu. Kita nak that amount, Allah bagi benda amount tu. Kan? Tapi kita rasa tak cukup. Dapat lagi amount lain. Sampai satu masa, top dia potong habis. Terduduk kita waktu tu, apa yang aku tak buat lah? Usaha aku dah buat kan? Mungkin ada benda yang kita tersilap pandang. Kita kejar bukan nak jadi ustaz lah. Bila kita kejar dunia, duit ni, akan ada benda yang kita terpaksa korbankan di belakang. Family, kan? Waktu-waktu bersama dengan ibu bapa, contoh dan sebagainya. Itu antara sebab lah saya teruskan. Itu adalah big why saya sebenarnya. Saya nak lihat anak-anak dan family saya ni depan mata saya, kan? Dan nak mereka dapat lihat saya, kan? Sekarang ni dia tahu lah kalau saya buat live ke, papa nak buat live, papa nak pergi kerja, nak pergi jumpa klien, dia tahu dah timing saya tu, susunan tu. Jadi mudah, kan? Sebab saya tak nak lagi kehilangan masa emas itu dengan family saya. Saya tak nak lagi kehilangan. Cukuplah dulu. Dan sekarang ini bila saya fokus kepada family, bersama dengan family, of course lah ada benda lain yang akan tertinggal. Yalah, mungkin adalah peluang-peluang lain yang saya terlepas. Tapi it's okay. It's okay. Pada saya okay dengan benda tu. Dan apa lagi saya nak kejar? Apa lagi? Kan? Selagi kita boleh buat sesuatu, insya-Allah, kan, berusaha, utamakan yang perlu, insya-Allah. Sebab apa dah saya yakin dengan orang kata dalam Quran pun ada cakap Allah akan turunkan rezeki itu daripada sumber-sumber yang tidak ketahui. Kita sangka kita bisnes A, dapat kaya dengan bisnes A. Tapi sebenarnya dapat daripada B pula, bisnes B ataupun sumber lain. Kita tak tahu. Setakat ini kita tak pernah putus duit walaupun RM1, tak pernah. Sentiasa ada, alhamdulillah. Jadi tuan dan puan,
Itu pendapat saya. Kalau tuan dan puan ada pendapat, boleh nyatakan di bahagian komen dan kita akan berdiskusi nanti. Alright, kita jumpa di video yang seterusnya. Itu saja, jumpa lagi tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.